Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 7, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu. Fi haqqir rusuli, ra bagi depan, ar-rusul. Adapun rasul, ra bagi atas, sin, waw, lam, itu lafaz mufrad. Satu orang rasul. Rusulun ni 3 rasul ke atas, dia panggil lafaz jamak. Rasulun, ra, sin, waw, lam. Di sini ra, sin, lam, tak ada waw selepas sin. Ra, sin, waw, lam, rasulun, seorang rasul. Rasulani, 2 orang rasul. Rusulun, 3 ke atas. Rusulun, ra, sin, lam. Contohnya kitabun, 1 kitab. Kitabani, 2 kitab. Kutubun, kutub tu 3 kitab ke atas. Kutub kutub kanoh apa tu? Kutub. Hak kutub ni kitab. Fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Hak ni hak sambungan, hak dalam matan Ummil Barahim. Sambungan dalam matan Ummil Barahim. Yang terdahulunya dalam matan Ummil Barahim, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Di muka surat berapa? Di muka surat 5. Kita cari. Di mana? Tak jumpa cari dah. Sebelum dia. Di muka surat, di muka surat 4 tak ada kot. Mana? Di muka surat 3, permulaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
alhamdulillah. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu dalam matan Ummi Ibrahim di muka surat 3. Kemudian i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aksamin. Di muka surat 3. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Itu hak muka surat berapa tu? Tak jumpa cari sekarang tu. Jumpa. Ini wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Muka surat 6. Muka surat 6. Surat 6 bahagian kedua daripada atas tu. Surat 6 bahagian kedua daripada atas. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Sambungan dia pak baca tadi. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Itu sambungan dia. Terjemahan dia, dan demikian lagi. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wa kaza, dan demikian lagi yajibu alaihi, wajib atasnya, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas, wajib pada syarak, jangan lupa dahulu. Wajib ada wajib syarak, wajib ada wajib akal. Kalau wajib atas adalah wajib syarak. Kalau wajib pada atau wajib bagi, wajib akal. Ini dia punya pengenalan, dia punya kaedah dia lah. Tapi kaedah ni aghlabiyah sahaja. Biasa dia begitu. Kalau sebaliknya pun okey je, bukan salah. Tapi kaedah biasanya seumpama tu. Kalau wajib atas, wajib pada syarak. Kalau wajib bagi, wajib pada, tu wajib pada akal. Ingat hak dia punya kaedah dia tu. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sini dah sebut wajib apa? Yakni wajib pada syarak. Wajib pada undang-undang agama. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, sebut kata wajib atas tiap-tiap, mana wajib fardu ain. Sebab wajib atas tiap-tiap, maka wajib fardu ain. Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang berakal serta dengan baligh. Wajib bahawa mengetahui ia. Bahawa mengetahui ia. Ada ia satu-satu tu. Bahawa mengetahui ia akan barang yang, akan sifat-sifat yang wajib bagi zat sekalian Nabi yang mursal. Akan barang yang di sini dikenaki dengan sifat-sifat yang wajib bagi. Wajib bagi ni wajib akal. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib pada syarak. Akan barang yang wajib, ada wajib pula sekali lagi, wajib bagi. Kalau wajib bagi ataupun wajib pada adalah wajib aklan. Tapi hak tadi itu bukan wajib bagi,
Wajib pada tu fi haqqir rusuli. Wajib pada dengan makna bagi. Fi dengan makna lam. Lepas tu diterjemah dengan bagi. Mana kalau wajib pada, wajib bagi, wajib pada akal. Jadi akan barang yang ini akan sifat-sifat yang wajib. Wajib pada akal. Wajib bagi zat, bagi diri. Zat tu diri sekalian nabi yang mursal. Nabi yang mursal. Mursal ni yang diutus menjadi rasul. Mursal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul utusan. Rasul utusan. Mursal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul utusan Allah. Mursal yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang mustahil bagi mereka itu, bagi sekalian nabi yang mursal. Dan barang yang harus bagi mereka itu, bagi segala sekalian nabi yang mursal. Wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ayya'rifa. Ayya'rifa diterjemah dengan mengetahui. Ayya'rifa, arafa ya'rifu ma'rifatan, terjemahan dia mengenal, bukan mengetahui. Ayya'rifa, terjemahan dia mengenal. Ma'rifah, mengetahui ni alima ya'lamu ilman, barulah mengetahui. Tapi di sini terjemah dengan mengetahui. Hak dalam matan Ummul Barahin an ya'rifa. Jangan lupalah dalam pembicaraan ilmu tauhid, mengetahui dengan mengenal, ilmu dengan ma'rifah, dua lafaz yang lain-lain tetapi makna yang sama. Dipanggil lafaz yang muradif. Apa lafaz muradif? Dua lafaz yang berbeza, satu makna. Hak biasa tunggu saya buat contohnya, buahnya buah kelapa. Buahnya perkataan lain, buah kelapa perkataan lain, tapi sama je. Itu dia panggil lafaz muradif. Lafaz mushtarak pula, satu lafaz tapi ada dua tiga makna. Itu lafaz mushtarak dia panggil. Satu perkataan tapi ada dia ada dua tiga makna. Itu dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz yang berlainan tapi makna yang sama dipanggil lafaz muradif. Jadi mengenal dengan mengetahui ini satu makna sahaja. Apa dia mengenal, apa dia mengetahui? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin, yang kita bicara lepas. Itu dia makna makrifah ataupun mengetahui. Jadi di sini dalam hak matan Ummul Barahin ayya'rifah, bahawa mengenal ia. Tapi terjemah dengan bahawa mengetahui ia. Ia tiap-tiap mukallaf. Tapi kalau kita tengok kepada hak muka surat 6 tu, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza tu, kalau terjemahan dia, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ni pada syarak bahawa mengenal. Tu di musuh 6 bagi 3 daripada atas tu. Situ dia terjemah dengan mengenal. Dah dalam matan Ummul Barahin ayya'rifa, terjemahan dia mengenal lah. Jadi sama juga dengan di sini. Wa kaza yajibu alaihi ayya'rifa. Sama-sama dengan ayya'rifa. Jadi hak di musuh 6 bahawa mengenal ia, mengenal tiap-tiap mukallaf. Hak kita baca ni
diterjemah dengan bahawa mengetahui ia. Jadi mengenal, makrifah diterjemah dengan mengetahui. Sebab apa? Sebab makrifah mengetahui satu makna. Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin yang kita bicara dahulu. Ya, anda kena ingatlah tu noh. Sebut kata mengenal, sebut kata mengetahui, satu makna sahaja. Tapi di sini bukan mengetahui ni, ayya'rifa. Kali kedua bahawa mengenal ia akan barang yang, akan sifat yang wajib bagi zat sekalian nabi yang mursal, nabi yang diutuskan menjadi rasul, dan barang yang mustahil bagi mereka itu, barang yang mustahil, sifat yang mesti tak ada di rasul. Mustahil. Kalau sifat hak wajib, sifat yang mesti sungguh di rasul. Kalau sifat mustahil, sifat yang mesti tak di rasul. Akal tak terima nak kata sifat dusta contohnya, sungguh di rasul, akal tak terima. Itu dipanggil sifat mustahil. Dan barang yang disifat yang harus bagi mereka itu bagi sekalian nabi yang mursal. Jadi mengenal Allah satu, mengenal Rasul satu adalah permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul adalah permulaan agama. Permulaan agamanya mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama mengenal Allah. Tetapi nak mengenal Allah ni kena juga yang bawa kita kepada mengenal Allah. Siapa yang bawa kita kepada mengenal Allah? Rasul. Jadi wajib kena kenal Rasul. Hak permulaan agama sungguhnya mengenal Allah saja. Tapi mengenal Allah dan mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah, yakni Rasul. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah, akan sifat Rasul, hak aqaidul iman yang 50. Jadi mengetahui dan berpegang aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang 50 itulah permulaan agama. Aqaidul iman yang 50 tu sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, satu harus 41, sifat yang wajib bagi Rasul 4, sifat yang mustahil 4, satu yang harus jadi 9, 41 campur 9, 50 lah. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul, permulaan agama dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat aruh, kesemuanya adalah 50 aqaidul iman. Ni waktu duk cakap ni, selagi tak kenal aqaidul iman yang 50, semai puasa Tuhan tak terima. Selagi tak kenal aqaidul iman yang 50, semai puasa Tuhan tak terima lah. Sebab itu permulaan agama. Tak ada permulaan agama, tak ada sembahyang puasa. Jadi mengenal Allah mengenal Rasul ni mengenal akan sifat Allah dan mengenal akan sifat Rasul. Bermula Rasul itu, bermula Rasul itu. Ini syarahan. Ini dia panggil syarahan, nak menghuraikan hak dalam matang tu. Dah matang tu mengenal akan Rasul. Siapakah Rasul? Siapakah Rasul? Bermula Rasul itu, bermula Rasul itu iaitu insanun, manusia. Rasul ni manusia.
Malaikat tak ada rasul. Jin tak ada rasul. Rasul ni adalah manusia. Malaikat tak ada rasul. Adapun malaikat ketika pergi kepada Nabi Lut alaihissalam tu, malaikat kata kami adalah segala Rasulullah. Rasulullah di situ Rasulullah pada lughah, pada bahasa. Bukan rasul macam manusia, bukan. Malaikat turun berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam. Mereka kata kami daripada segala Rasulullah. Rasulullah tu disebut malaikat tu, itu rasul pada lughah, pada bahasa. Apa dia rasul? Utusan. Itulah. Jadi malaikat ni royak, dia ni utusan Allah. Bukan rasul ni, ni rasul pada istilah ni. Rasul pada istilah ni, pada panggilan syarak ni, rasul adalah insanun, manusia. Malaikat tak ada rasul, jin pun tak ada rasul. Jin tak ada rasul. Jin tak ada rasul. Lepas tu jin hak beriman dan soleh tu, jin tu contohnya masa Nabi, jin mari dengar hak Nabi dakwah, kemudian mereka pula berdakwah kepada kaum jin pula. Di kalangan jin tak ada rasul. Kemudian rasul di kalangan manusia ni satu-satunya rasul yang diutuskan kepada manusia dan jin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua yang dilantik menjadi rasul kepada manusia dan juga kepada jin. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menjadi rasul kepada jin, cuma menjadi raja kepada jin, jin menjadi rakyat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi walaupun Nabi SAW menjadi rasul kepada jin, tak sama macam menjadi rasul kepada manusia. Nabi SAW menjadi rasul kepada manusia pada usuluddin dan juga pada furu'uddin, pada tapak agama, pegangan iman, dan juga menjadi rasul kepada manusia pada pada furu'uddin, cabang agama, perintah sembahyang, perintah puasa. Adapun Nabi menjadi rasul kepada jin hanya pada furu' agama sahaja. Mana? Perintah sembahyang, jin wajib sembahyang. Perintah puasa, jin wajib puasa. Adapun dalam bab usuluddin, jin ditaklifkan kepada iman daripada asal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Adapun kita ni ini diperintah pada usuluddin selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada usuluddin dan pada furu'uddin. Adapun jin pada usuluddin ni sudah ditaklifkan daripada awal kejadian jin lagi dah. Menjadi rasul kepada jin ni hanya pada furu'uddin, perintah sembahyang, perintah puasa contohnya sahaja. Walaupun Nabi menjadi utusan kepada jin, kepada manusia dan juga kepada jin. Kemudian rasul ni insan ni manusia yang diturunkan Allah firman kepadanya. Yang diturunkan Allah, diturunkan oleh Allah firman, ini akan firman kepadanya, kepada insan, kepada manusia daripada hukum. Itu rasul, tapi dia pendek. Dia rasul ni insanun,
insanun zakarun hurriyun uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Tu baru lengkap. Dia rasul ni insanun zakarun hurrun. Dia uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Insanun satu, yang keduanya zakarun, mana apa? Lelaki. Lelaki. Adapun perempuan, tak ada Nabi atas pandangan yang muktamad. Atas pandangan yang muktamad, Nabi di kalangan manusia tak ada. Nabi di kalangan perempuan tak ada. Ni atas pandangan muktamad. Pandangan daif mengatakan ada. Siti Maryam Nabi. Sebab apa? Sebab Siti Maryam ni Allah Ta'ala wahyu kepada Siti Maryam. Tapi jumhur mengatakan itu bukan wahyu, itu ilham daripada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala kurniakan ilham kepada awliya. Tapi ada pandangan mengatakan ada Nabi di kalangan manusia. Mana sebut jadi tu semua. Ada Nabi di kalangan orang perempuan. Ada Nabi di kalangan perempuan, Siti Maryam. Lepas tu Hawa, ibu kita, dikatakan Nabi juga. Ini pandangan daif. Lepas tu Asiyah, isteri Firaun, dikatakan Nabi juga. Kemudian Siti Hajar, Siti Sarah, dikatakan Nabi juga. Siti Maryam, Hawa, ibu-ibu kita, Asiyah, Hajar, Siti Hajar, kemudian Sarah, Siti Sarah, kemudian seorang laginya ibu kepada Nabi Musa AS. Ibu kepada Nabi Musa AS, Yuhanith nama dia. Maryam, Asiyah, Hawa, Hajar, Sarah, dan ibu Nabi Musa AS. Ini semua pandangan daif lah. Ini pandangan daif. Orang muktamad tidak ada. Rasul insanun, manusia, zakarun, lelaki. Satu lagi ni hurun, merdeka. Rasul merdeka. Tak ada rasul di kalangan hamba. Tak ada rasul di kalangan hamba. Tu Nabi Yusuf tu. Tu Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf merdeka. Ni adik-beradik dia je paksa suruh ngaku hamba supaya nak jual. Bukan Nabi Yusuf tu hamba. Nabi Yusuf tu merdeka. Jadi dipaksa mengaku hamba oleh adik-beradik dia. Sebab apa? Sebab nak jual. Sebab apa? Sebab rombongan ni tarik, selepas tarik daripada telaga tu, jadi ada Nabi Yusuf. Jadi adik-beradik dia kata, ni hamba dia ni, hamba mereka ni, jatuh dalam telaga. Kalau mu nak, bayar lah. Dijual. Maknanya Nabi Yusuf bukan hamba, cuma dipaksa mengaku hamba oleh adik-beradik dia. Dibuang dalam telaga. Kemudian orang berjalan tu lah pula, pergi karak air dalam telaga, timbul air dalam telaga, ada Nabi Yusuf. Adik-beradik dia pun mari ngaku lah pula, kata hamba mereka jatuh telaga. Lepas tu dia jual. Sampai Mesir, Nabi Yusuf kena jual pula sekali lagi. 2 kali kena jual Nabi Yusuf AS. Tapi bukan hamba, hanya dipaksa mengaku sebagai hamba.
Sebab Nabi Rasul ni hurun, merdeka, bukan orang hamba. Nabi Rasul ni insan, manusia, zakarun, lelaki, kemudian hurun, merdeka. Itu Rasul. Kemudian Rasul ni yang diturunkan Allah, yang diturunkan oleh Allah firman kepadanya. Mana firman? Daripada hukum. Mana apa ni? Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diturunkan Allah firman tu mana apa? Yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu mana ni? Daripada hukum, daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum ni bahasa Arab. Bahasa kita ketetapan. Jadi hukum di sini hukum Allah, ketetapan daripada Allah hak berkait dengan pegangan. Hukum daripada Allah berkait dengan ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Hukum daripada Allah berkaitan dengan hak perintah-perintah hati, taubah, syukur, ikhlas. Itu hukum gitu. Jadi hukum ni ketetapan daripada Allah, bukan hanya hukum sembahyang puasa, termasuk hukum ketetapan daripada Allah, termasuk hak perkara-perkara gaib. Itu semua hukum daripada Allah, ketetapan daripada Allah yang diwahyukan kepada Rasul. Jadi hak Rasul duk cerita malaikat hak gaib tu, itu hukum daripada Allah. Rasul duk cerita bab barzah hak gaib tu, itu dipanggil hukum daripada Allah. Mana hukum Allah ni bukan sembahyang puasa je. Hukum ketetapan dari Allah yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Ni. Yang merangkumi pegangan, yang merangkumi ibadah, muamalah, munakahat, janayat, dan merangkumi juga dengan hukum-hukum yang berkait dengan syariat hati, syariat batin dia panggil. Syariat zahir pun hukum, syariat hati pun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diwahyukan oleh Allah. Satu, dan menyuruh Allah akan insan dengan menyampaikan hukum itu, yakni kepada ummah. Wa umiru bitablighi, dan diperintah menyampaikan hukum kepada ummah. Diperintah menyampaikan hukum kepada ummah. Dan jika tiada disuruh dengan menyampaikan dia, dan jika tiada disuruh oleh Allah dengan menyampaikan dia akan hukum kepada ummah, iaitu Nabi, bukannya insan tu Rasul. Jadi satunya Nabi, satunya Rasul. Nabi dan satu lagi Rasul, manusia, lelaki, merdeka, yang diwahyukan oleh Allah. Sama situ. Nabi dan satu laginya Rasul, sama manusia, laki-laki, merdeka, diwahyukan oleh Allah. Sama ni. Setakat tu yang sama. Diperintah menyampai Rasul, tidak diperintah menyampai Nabi saja. Gitu. Manusia, laki-laki, merdeka, diturunkan wahyu oleh Allah, samalah. Rasul pun sama, Nabi pun sama. Hak yang bezanya, adakah diperintah menyampaikan hukum kepada ummah ataupun tidak? Diperintah menyampaikan hukum kepada ummah, dia panggil Rasul. Tiada disuruh dengan menyampaikan dia akan hukum kepada ummah, iaitu Nabi, bukannya Rasul. Kemudian Nabi ke Rasul ke, dia dipanggil umum khusus lah. Umum khusus macam mana ni? Tiap-tiap Rasul pastilah seorang Nabi, tapi Nabi tidak semestinya Rasul. Sebab Rasul ni dilantik menjadi Nabi terlebih dahulu, kemudian dilantik menjadi Rasul.
Jadi kalau rasul pastilah nabi. Nabi tidak semestinya rasul. Nabi tidak semestinya rasul. Kalau rasul nabi ya. Nabi tidak semestinya rasul. Sebab nabi ramai. Setengah pandangan mengatakan nabi ni 124,000 orang. 124,000 orang. Nabi ni daripada 124,000 orang tu 313 saja yang dilantik menjadi rasul. Ada ni. Jadi kalau rasul pasti nabi, kalau nabi tidak semestinya rasul. Kemudian antara rasul dengan nabi memanglah lebih mulia rasul daripada nabi. Lebih mulia rasul daripada nabi. Sebab rasul ni menyampaikan. Rasul ni menyampaikan. Adapun nabi ni hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat amal diri sahaja. Adapun rasul ni dia kesangnya umum. Kesangnya umum. Kemudian nabi rasul ni sendiri ada yang diwahyukan oleh Allah dan ada yang beramal dengan syariat yang diwahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Macam Nabi Zakaria, Nabi Yahya contohnya, mereka beramal dengan syariat rasul-rasul yang terdahulu. Rasul-rasul yang terdahulu. Tidak diwahyukan pada mereka akan hukum. Makna takrif ni dia tak berapa jamik lah takrif ni. Yang diwahyukan oleh Allah. Sebab ada juga rasul yang tidak diwahyukan hukum oleh Allah. Ada. Tidak diwahyukan hukum oleh Allah. Hanya diperintah beramal dengan syariat yang diturunkan kepada rasul yang sebelum. Bukan diwahyukan oleh Allah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang dibangkit selepas Nabi Musa AS daripada kalangan Bani Israel. Mereka tidak diwahyukan oleh Allah hukum. Mereka hanya diperintah beramal dengan hukum yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi kalau kata rasul ni yang diwahyukan, ada juga Nabi Rasul yang tidak diwahyukan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, rasul-rasul daripada Bani Israel itulah yang dilantik di rasul selepas Nabi Musa AS. Tak ada, dia tidak diwahyukan hukum. Hanya diperintah beramal dengan hukum yang terkandung di dalam kitab Taurat. Lepas tu kalau sebut Nabi Daud ada kitab Zabur kan. Nabi Daud ada kitab Zabur. Kitab Zabur Nabi Daud ni dia semata-mata kisah di dalam tu, semata-mata mau'izah, pengajaran di dalam tu. Di dalam tu tak ada hukum. Dah kata Nabi Daud tidak diwahyukan oleh Allah akan hukum, hanya diperintah berhukum dengan kitab Taurat. Nabi Daud ada kitab Zabur. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah kitab tu kan. Taurat, Injil, Zabur dan Quran.
Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Kitab Zabur tak ada hukum. Kitab Zabur tak ada hukum. Kitab Zabur hanya ada kisah dan mauizah sahaja. Hanya ada kisah dan hanya ada mauizah sahaja. Ini hak berkaitan dengan Rasul dan berkaitan dengan Nabi. Jadi Rasul diperintahkan menyampai, Nabi tidak diperintahkan menyampai. Tapi Nabi boleh menyampai ke tak? Boleh menyampai, cuma tidak diperintah oleh Allah menyampai. Tidak diperintah oleh Allah menyampai. Tapi kalau Nabi menyampai, Nabi ada yang menyampai. Hak Nabi kena bunuh tu dalam surah Yasin contohnya, Nabi yang menyampai lah tu. Menyampai. Dia kata Nabi tidak diperintah menyampai. Memang Nabi tidak diperintah menyampai, tapi Nabi tidak dilarang daripada menyampai. Cuma tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat tu saja. Nabi hanya setakat beramal sendiri. Nabi hanya setakat beramal sendiri. Berlaku apa-apa depan mata pun tak ada perintah daripada Allah, suruh makruh cegah munkar, tak ada. Ni Nabi. Kita maklumlah. Kita maklum Nabi seumpama tu hanya diperintah oleh Allah ni beramal semata-mata. Beramal semata-mata. Kalau kita mengaji kitab penawar bagi hati tu, hak kisah Nabi yang sedang beribadah atas bukit tu, di bawah tu ada mata air tu. Hak cerita tu pembicaraan sifat kepujian yang ke-9, redha dengan qada Allah. Sebab apa? Sebab qada Allah ni ada hikmah belaka. Jadi kita wajib berpegang bahawa qada Allah ada hikmah belaka, tidak sia-sia. Maka dalam tu ada kisah seorang Nabi beribadah atas bukit, di bawah tu ada mata air. Datang seorang penunggang kuda ambil air, kemudian tertinggal 1000 wang emas. Datang orang yang kedua, jumpa wang emas 1000, apa lagi dia ambil lah. Lepas tu Nabi atas bukit ya, dah kata apa. Datang orang yang ketiga, orang miskin yang kerjanya cari kayu api. Jadi penat dianya, pergi kat mata air tu, minum air, lepas tu tidurlah letih. Yang pertama tu penunggang kuda tu sedar wang emas 1000 tu hilang, tinggal, dia pun kembali balik ke tempat air tu. Yang adanya ni orang miskin, hak kerja dia cari kayu api tu. Dia pun tak ada orang lain lah, dia kata kok tu lah. Dah kalau betul lah orang cari kayu api tu ambil wang emas 1000, tembok lari dah. Tu buat apa lagi situnya? Tinggal kayu api tu, kau tembok lari lah. Tu buat apa lagi? Boleh dah 1000 wang emas. Takkan nak tidur situ lagi? Kerana ada dia kerja cari kayu api, jumpa wang emas 1000. Tinggal kayu api lari ambil wang emas. Jadi dia paksa juga kepada orang miskin ni. Siapa ke mati orang miskin ni? Nabi atas bukit tu tak kata apa pun. Sebab apa? Tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah semata-mata. Tu Nabi nak cerita. Nabi begitu je. Maka terdetiklah di hati Nabi ni, kenapa orang lain yang ambil, orang lain yang tanggung, orang lain yang mati. Orang yang kedua ambil tu lari dah. Orang yang ketiga hak tanggung, hak mati. Kenapa Allah berlaku seumpama tu? Hanya terlintas. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada bunyi apa di mulut, terlintas. Kenapa? Yang ambil orang lain, yang mati orang lain. Pada ni
Allah Ta'ala pun tegur itu semua adalah kerajaan rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun ceritalah hikmah dia. Jadi hak orang hak ambil 1000 wang emas tu, Allah Ta'ala nak kembalikan wang emas 1000 yang dihutang oleh ayah penunggang kuda tu. Jadi penunggang kuda ni kaya kerana dia mempusakai harta daripada ayah dia, yang mana ayah dia tak kembalikan 1000 wang emas kepada orang hak nombor 2 ni. Gitu orang. Jadi ayah orang pertama penunggang kuda, orang kedua hak ambil wang emas 1000 tu, orang ketiga orang miskin hak cari kayu api tu. Jadi orang yang kedua ni dahulunya ayah kepada penunggang kuda orang pertama tu tak kembalikan duit wang emas 1000. Jadi penunggang kuda ni menerima pusaka dari ayah. Jadi Allah Ta'ala kembali balik harta kepunyaan ni orang yang nombor 2 ni dengan Allah Ta'ala beri dia jumpa dengan harta yang tertinggal. Itu hikmah dia. Lepas tu kenapa pula Allah qadakkan jadi hak cahaya kayu api ni siapa ke dibunuh? Sebab Allah nak membiarkan penunggang kuda ni kisoskan kembali, sebab orang ni lah hak bunuh ayah kepada penunggang kuda ni. Jadi Allah nak beri kepada penunggang kuda ni boleh kisos kembali, bunuh balas. Kerana orang miskin kayu api ni dahulu dia bunuh ayah kepada penunggang kuda. Itu hikmah lah. Faham tak ni? Ini rahsia Allah. Kita jangan duk reka pula. Jumpa duit mana-mana, oh kita ni ramai orang hutang tak bayar. Kali duit itu duit salah seorang daripada hak hutang kita tak bayar lah ni, Tuhan nak kembali. Jangan. Itu rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada cerita pada Nabi tu. Jangan duk reka pula. Jumpa duit, ni berkali ya dah ni Tuhan nak pulang balik. Hak ni saya biasa cerita ni. Maknanya orang mengajar lah. Kawan tu duit hilang 10,000 gitulah. Zaman dulu, memang dulu ni cerita ni 10,000 ni banyak lah. Jadi hilang 10,000. Yang orang ngajar hilang 10,000 ni kemungkinan dahulu kamu ada ambil duit orang 10,000, Tuhan membayar, Tuhan ambil semula. Senyap kawan tu. Kawan tu mari dia semai ajak. Di hilang 10,000. Ustaz ni boleh kata kemungkinan kamu ada ambil duit orang 10,000, jadi Tuhan nak ambil semula lah, bukan duit kamu. Seri baru. Itu tahmah, fitnah orang panggil. Dia bukan tahu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak mari nak minta mahajat ni balik saja gitu dah lah. Yang anak murid ni pula mula-mula tu bunyi rasa macam hebat tu guru dia. Jawab gitu. Kau nak mikir tak kena buat gitu kawan tu. Mari nak semai hajat. Hilang duit 10,000, kita pergi kata pula dia ambil duit orang 10,000 dahulu, boleh Tuhan ambil kembali tu. Jadi salah gitu. Mula-mula rasa macam hebat lah. Mana ada ustaz jawab gitu. Mari tak main ajak lah. Jadi dia kata awak dulu ada ambil duit orang 10,000 tu. Jadi Tuhan nak tarik kembali seri, dia kata. Jadi seri. Kata boleh reka, jangan tu tahmah. Mana apa kita tahmah. Itu semua rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kata pula apabila orang kena bunuh, tak ada kes tu. Dulu dibunuh orang berkali. Jangan. Jangan. Cuma didatangkan kisah tu nak ceritanya qada Allah semuanya ada hikmah belaka, tidak sia-sia, kita wajib reda. Walaupun perkara tu rupanya rupa yang salah pada zahir sekalipun, reda lah. Reda dari sudut qada lah. Dari sudut perkara tu salah, haram kita reda. Kita lah kena susun molek pula situ. Reda dari sudut qada, haram reda dari sudut kesalahan yang dilakukan, ikhtiar usaha seseorang.
Anak kita tak semayang, itu qada Allah. Kita reda, kita tak bersoal. Kenapalah Allah seorang ni Allah Ta'ala qadakan perangai payah semayang pun payah nak suruh ni. Jangan. Reda dengan qada Allah. Tapi tinggal semayang dia, pilihan dia, wajib kita kena marah. Wajib kita kena benci. Pandai ni. Dari sudut tak semayang tu qada Allah, kita tenang. La haula wala quwata illa billah. Jangan bersoal lah susunan Allah. Tapi dari sudut tak semayang tu, pilihan dia, perbuatan dia haram reda, wajib kena marah, wajib kena benci. Dua sudut yang berbeza lah. Itu semua ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kepada kita belaka. Cuma nak cerita qada Allah ada hikmah di sebaliknya. Cuma kita jangan mudah-mudah nak tuduh. Kadang-kadang mudah sangat apabila berlaku musibah. Contohnya berlaku kebakaran. Ni rumah dak molek ni, ada terbabit dengan riba ni, rumah ni ada terbabit daripada harta yang tak baik ni, sebab itulah Tuhan qadakan jadi hangus. Jangan. Pandai ni. Tapi sebelah kita yang diuji oleh Allah, kita kena kira. Salah kita banyak salah ni, sebab tu Allah qadakan musibah ni nak peringat kita. Kalau sebelah kita hok kena, sebelah kita hok kena musibah, kita kena muhasabah. Kemungkinan kenapa Tuhan musibah atas kita, kerana kita banyak buat salah. Tapi kalau kita tengok orang kena musibah, jangan kita pula kata ni rumah terbakar ni, rumah ni daripada harta. Jangan tu, jangan tahmah. Apa dah ni? Kalau kata kemalangan, kemalangan kereta pakai pinjaman riba, sebab tu kemalangan. Ada ni. Jangan mudah-mudah. Tapi sebelah kita kena musibah je, kita kena muhasabah balik. Musibah menimpa kita kerana apa? Kerana kita banyak salah. Itu sebelah kita yang kena musibah. Kalau orang kena musibah, jangan kita mudah-mudah nak letak. Sebab itu semua rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengqadakkan satu perkara, cuma kita berpegang qada Allah sekaliannya ada hikmah. Gitu. Nak cerita tadi, cerita Rasul Nabi tengok berlaku macam-macam depan mata di bawah bukit tu, tak campur tangan. Penunggang kuda tinggal wamah pun dia tak panggil-panggil pun. Orang kedua ambil wamah, dia tak halang-halang pun. Bila orang pertama penunggang kuda datang balik tekan orang yang ketiga, orang miskin ni pun dia tak campur tangan apa pun. Sebab tidak ditugaskan kepada mereka. Nabi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Tu Nabi. Yang diperintahkan menyampai hukum kepada umat itu adalah Rasul. Faidatun, ini satu faedah. Bermula bilangan Nabi itu sekati 2 laksa 4,000, 124,000. Dia bukan baca sekati, dia baca seketi. Kita baca sekati tahir lah. Bukan kati tu tahir. 16 tahir satu kati bukan? Tak. 16 tahir satu kati. 12 inci satu kaki. Dia nak tukar tu. 16 tahir satu kati. 12 inci satu kaki. Ya ke tak? Betul tak? 16 tahir ke betul tak? 16 tahir satu kati. 12 inci satu kaki. Kaki dah ingat tu, orang tak pakai tu. Ni tahir-tahir tak ada dah, inci-inci tak ada dahnya. Dia bukan sekati, seketi 2 laksa 14,000. Seketi tu 100,000. 2 laksa tu 20,000. 4,000. 100,000 20,000 4,000. Dah berapa? 124,000 lah. Dah 100,000. 100,000 20,000 4,000. Nombor apa gitu? 124,000 lah.
Ada kita seketi dan 2 laksa dan 4,000 orang lagi payah kitanya. 124,000 bilangan Nabi, 313 daripadanya diangkat menjadi rasul. Jadi rasul pasti nabi, nabi tidak semestinya menjadi rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.